tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Seperti yang kita tahu, mata tumpuan rakyat Malaysia yang terkini adalah berkaitan dengan pilihan raya kecil DUN Mahkota. Ada yang kata calon kerajaan perpaduan ataupun BN akan menang. Ada juga kata Perikatan Nasional yang akan menang. Namun, tuan-tuan dan puan, semuanya akan ditentukan pada pilihan raya kecil DUN Mahkota nanti, pada hari mengundi. Tapi, tiba-tiba terdapat satu berita di mana ahli parlimen DAP yang menuduh Perikatan Nasional sebar surat gesah pengundi Cina Mahkota tolak UMNO. Ketika PRK Mahkota semakin rancak, terdapat perbuatan memasukkan surat layang ke dalam peti surat bagi meminta pengundi Cina menolak calon UMNO Syed Husin Syed Abdullah. Ahli Parlimen Keluang dari DAP, Wong Shuqi, berkata, surat-surat tersebut ditulis dalam bahasa Cina bertajuk Seruan kepada pengundi dalam PRK Mahkota. Kami harap untuk melihat layanan adil untuk semua rakyat di Johor. Surat tersebut dikeluarkan oleh rakyat Keluang, Johor dan penyokong PH Lin Wei Ji. Wong berkata, perbuatan itu mungkin merupakan perang psikologi yang dirancang oleh PN dan menyifatkannya sebagai taktik kotor. Kalau benar perkara ini berlaku, di mana PN menyebar surat gesah pengundi Cina Mahkota tolak UMNO, adakah ini disebabkan oleh isu Dr. Akmal Saleh bersama dengan ahli parlimen DAP yaitu Tera Sakok? Nah, menjadi persoalan kalau benarlah ini melibatkan isu di antara Tera Sakok dan juga Dr. Akmal, adakah dengan ini Pakatan Harapan Johor ataupun kepimpinan kerajaan mahu Akmal dipecat? Itu pun kita tak tahu. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, satu perkongsian daripada Malaysia kini, Akmal didesak minta maaf pada Teresa, isu sijil halal. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh didesak minta maaf kepada Naib Pengerusi DAP Teresa Sakok dan semua rakyat Malaysia berhubung isu pensijilan halal. Ahli Jawatan Kuasa DAP Johor, Dr. Bu Cheng Hau, berkata, keputusan terkini Kabinet untuk tidak mewajibkan pensijilan halal bagi restoran dan perniagaan makanan yang tidak menjual daging babi dan alkohol membuktikan kebenaran pendirian KOP. Keputusan Kabinet membuktikan kebimbangan Teresa Sakok terhadap perkara itu adalah berdasarkan kedaulatan undang-undang dan pandangan terhadap perlembagaan persekutuan. Pandangannya mencerminkan kebimbangan daripada semua lapisan masyarakat, termasuk peniaga kecil Melayu dan bukan Melayu, ketika rapat menghadapi masalah ekonomi dan kecewa terhadap politik perkauman dan kepercayaan agama yang ekstrim, kata Bu. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini, isu ini akan membawa kepada satu sebab BN ataupun PN akan menang dan kalah pada PRK DUN Mahkota. Dan akhirnya Akmal Saleh digesa untuk memohon maaf kepada Teresa isu sijil halal. Teman-teman, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Akhirnya, sekali lagi, usul undi tidak percaya sekali lagi keluar di media sosial, dan ini dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim PMX. Akhirnya, selepas Anwar Ibrahim digesa daripada kepimpinan PAS untuk meletakkan jawatan, kerana usul itu telah diluluskan oleh kepimpinan PAS menggesa Anwar letak jawatan, nampaknya Anwar Ibrahim menyahut cabaran itu dengan mengeluarkan kenyataan
untuk mengadakan usul undi tidak percaya pada masa persidangan terdekat ini. Satu tulisan daripada Syahbudin bertarik 21 September. Elok juga ada usul undi tidak percaya Oktober ini. Selepas Anwar mencabar agar usul undi tidak percaya dibentangkan terhadapnya di parlimen pada sesi Oktober ini, cabaran itu segera disahut oleh Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Syari. Menurut ahli parlimen Pasir-Mas itu, jika benar usul undi tidak percaya mahu dibentangkan, ahli-ahli parlimen blok kerajaan hendaklah dibebaskan daripada perjanjian yang sebelum ini mengikat mereka. Beliau mendakwa wakil rakyat daripada blok kerajaan ketika usul percaya terhadap Anwar pada Disember 2022 dahulu telah diikat dengan suatu perjanjian. Jika benar-benar anak jantan, bebaskan ahli-ahli parlimen daripada semua perjanjian yang mengikat mereka. Beri mereka kebebasan mengundi mengikut pilihan sendiri. Kita tengok adakah Datuk Seri Anwar masih kekal ataupun tersungkur, katanya di FB. Saudara-saudara, menurut anda, adakah sekiranya kepimpinan PHPN Kerajaan Perpaduan hari ini membebaskan ataupun tidak lagi mengikat ahli-ahli parlimen untuk lompat sokongan ataupun lompat parti? Adakah keputusan berpaling kepada Perikatan Nasional? Adakah ramai ahli parlimen daripada kerajaan hari ini akan menyokong Perikatan Nasional? Itu menjadi persoalannya. Yakin sangatkah PN sekiranya ahli parlimen kerajaan tidak diikat dengan janji-janji itu, mereka terus akan sokong PN? Itu menjadi persoalannya. Saudara-saudara, bagi saya, secara pribadi, apa yang dilakukan oleh kepimpinan PHPN yaitu mengikat ahli parlimen adalah untuk kestabilan politik, bukan semata-mata untuk mengekalkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu hanya pandangan pribadi saja. Jadi saudara-saudara, kalau benarlah mereka ahli-ahli parlimen ini tidak lagi diikat dengan janji seperti mana yang berlaku sebelum ini, seperti mana mereka diikat sebelum ini dengan perjanjian-perjanjian itu, adakah ramai ahli parlimen daripada kerajaan hari ini akan menarik sokongan? Itu menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, selepas semua itu dilakukan secara tertib di akhir tulisan Syahbudin, barulah blok pembangkang mengemukakan usul undi tidak percaya secara rasmi kepada parlimen. Agak-agak kalau semua itu berlaku, berani tak Anwar mengarahkan Speaker Parlimen Johari Abdul agar membenarkan usul undi tidak percaya diluluskan atau untuk dibentangkan? Apa komen Anda?